إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa, terusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat sesuai lagi kita pada pertemuan kali ini, iaitu sesi kuliah subuh, ya, bertukar pada Ahad malam Isnin, tukar kepada hari Ahad lah, ya. Okay, masih lagi kita membicarakan kitab hadis Sahih Muslim jilid 1, dan bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, maka insya-Allah sepanjang Ramadan kita akan bicarakan hadis-hadis berkenaan dengan puasa, ya. Kita hari Muslim pun ada bahagian kitabus siyam, ya, iaitu kitab puasa. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-6 tak? Ke-berapa? Betul, ke-6. Alhamdulillah, 9 hari dah kita insya-Allah melangsungkan ibadah puasa tahun ini. Dan banyakkan syukur itu kerana Allah SWT beri lagi kita kehidupan, ya, dapat lagi berada di bulan Ramadan yang mubarak ini. Apa? Sebab ada di kalangan sahabat kita, jiran tangga kita, mungkin rakan pejabat ataupun rakan jemaah masjid atau surau, dan dijemput Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok hampir, terlalu hampir, dekat sangat dengan Ramadan. Tanggapan kita bahawa kita merasakan mereka yang dijemput Allah Ta'ala itu sempat. Tapi itulah yang dikatakan, umur ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi pinjam, dan bila-bila saja Allah Subhanahu wa taala boleh ambil. Lepas itu pertamanya kita bersyukur sangat-sangat bila kita berada bulan Ramadan untuk kali ini, dan nanti kata Allah beri peluang lagi kepada kita. Ya, jadi kesyukuran ini hendaklah kita kembalikan kepada Allah SWT, dan nanti kata ketaatan hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Baik, kita bermula dengan hadis yang pertama. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, ataupun mungkin pentadhkirah pun dah ada bicarakan hadis ini. Kalau sudah dibicarakan, sudah dibaca sebagai ulangan, tapi sekiranya belum lagi, ia menambahkan ilmu kita, terutamanya dalam bab puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla
kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa idza kana yawmu as-sawmi ahadikum fala yasbuth yawma idzin wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mu'ru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لخلوق فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه مسلم. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amalan anak Adam, yang ini manusia, adalah untuknya kecuali puasa. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini jelas berpandukan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah menyatakan dalam hadis ini, apa kata Allah? Semua amalan anak Adam, ya, ataupun manusia ini adalah untuknya. Kita lah anak Adam ni, ya, disebut cucu cicit Adam alaihissalam, dan kita adalah manusia. Dan setiap amalan yang kita buat itu untuk diri kita. Apa dia amalan yang kita buat? Semualah, baik hak kefarduan dan juga hak sunat. Kalau fardu tu mungkin solat fardu, zakat, haji, sedekah, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ingat, amalan ini untuknya, untuk kita, kata Allah Ta'ala. Tetapi kecuali puasa, puasa ni untuk aku, kata Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok bagaimana Allah SWT beri ganjaran pahala yang cukup luas kepada hamba-Nya, kita ni manusia, apabila melakukan ibadah puasa. Dan begitu juga keberkatan, kerahmatan bulan puasa itu. Sebab kita selalu dengar bahawa amalan-amalan sunat yang kita buat pada bulan biasa dapat pahala sunat. Amalan wajib yang kita buat di bulan puasa dapat pahala wajib. Tetapi dengan kemuliaan, keberkatan bulan puasa, bulan Ramadan mubarak ini, amalan sunat yang kita buat, maka Allah Ta'ala beri ganjaran itu sebagaimana kita buat hak wajib. Itu kita dapat, ya, pahala yang begitu tinggi, ya, Allah SWT sediakan. Hak sunat banyak tuan-tuan, sunat zikir, mari solat berjemaah, baca Quran, apa lagi, sedekah. Bulan hak biasa-biasa tu besar dapat pahala, walaupun sunat besar dapat. Tapi bulan Ramadan hak sunat-sunat ni diberi pahala sebagaimana hak membuat kepaduan wajib. Dan apabila kamu buat melakukan perkara wajib pula, Allah SWT menggandakan pahala itu sehingga 70, malah lebih. Sebab apa? Itu hak Allah. Allah dah kata, puasa ni untuk aku, maka terpulanglah bagi aku nak beri berapa kepada hamba-Ku itu. Jadi hamba yang terpilih maka beruntunglah, kan? Terpilih beruntung. Allah Ta'ala akan beri mungkin 70, bermula dengan 70, malah lebih daripada itu. Maka sebab itu kita kena rebut, ya, bila kita berada di bulan Ramadan ni, berebut pahala itu. Jangan kita lepaskan berlalu kita saja lah. Hari ni dah kita masuk 6 hari, 5 hari yang kita lalui sudah berlalu, sudah berlalu pergi. Dia tak akan kembali lagi dah. Yang 5 hari itu. Maka yang kita lupa, yang kita lalai, yang kita tak buat itu, maka tak dapat lah, kan? Tak dapat, maka rugi sungguh. Sebab tu dia kata kena ambil peluang. Contoh apa dia tuan-tuan? Ketika mana
ya, berbuka puasa itu sendiri. Amalan-amalan sunat antaranya dia suruh kita ni duduk awal dekat apa dia, makanan. Betul? Ada hadis meriwayatkan. Sebelum berbuka tu, dekat nak buka, maka duduk dekat dengan makanan yang sedang dihidangkan itu. Bukan memerhatikan tengok. Dah tengok kata, sedap ayam ni, sedap kambing ni, dah. Kejap lagi siap amu. Bila masuk waktu nanti aku berasal sungguh. Jangan kita nak meresapi perkara itu tentang makan minum tak. Tapi di hadapan makanan itu disunatkan kita ni banyak akan apa? Berdoa. Nah, biasa kita time nak buka tu apa doanya? Doa nak makan tu lah. Pertamanya Allah malakasumna, ataupun biasa kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, lepas tu kuat lalu. Maka disunatkan sehingga dia kata ambil masa lebih meminit duduk tu. Macam-macam kita doa di situ. Apa yang kita nak kita minta sisi Allah SWT. Sebab waktu antara waktu mustajab doa ketika mana kita nak buka puasa itu rahsia dia. Malah amalan ni lakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa ustaz? Doa lah apa-apa. Hak ingat bahasa Arab, Allah bahasa Arab. Kalau tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Bersama keluarga dengan anak-anak Begitu juga orang sunat. Apa lagi tuan-tuan? Sembahyang berjemaah tu. Sembahyang berjemaah maghrib. Ya, ramai orang apa ni? Kadang-kadang kita tengok bulan biasa dia sempat mari berjemaah maghrib. Tapi bila bulan puasa ni tak mari dah. Ini rugi tuan-tuan. Rugi sungguh. Maka kita yang dikatakan kejar tadi pahala yang Allah Ta'ala. Dia sebut dah hak sunat akan diganjarkan, diberi pahala sebagaimana hak wajib. Maka walaupun orang kata sembahyang berjemaah itu sunat, ingat bulan puasa Allah Ta'ala ganjarkan. Maka kita bertindak dengan orang kata bekerja-kerja tadi, sudah buka, insya-Allah kita terus mari masjid untuk mendirikan solat berjemaah waktu maghrib itu. Jangan tinggal. Gitu ya. Jadi masalahnya mengapa jadi sedemikian? Kerana tadilah mungkin terlalu banyak makan. Bila makan banyak ni tahu sajalah dia menyanda dia tak macam ular sawa. Kita rasa tak daya. Sebab tu dari segi kesihatan, doktor profesor apa dia, dalam perut kita ni 3 elemen ataupun tiga benda yang perlu kita jaga. Pertama apa dia? Yang perlu ada dalam perut kita. Pertama iaitu makan. 1/3 makanan, 1/3 udara, dan 1/3 apa lagi? Iaitu air. Itu sebetulnya. Tapi masalah bulan puasa ni tuan-tuan, tak ada udara dah. Udara tak ada. Air pun sikit boleh masuk. Sebab apa? Penuh dengan makanan sampai kat ni. Sampai kat gini. Jadi bila kekenyangan ni, tahu saja kita rasa lemah, kita rasa tak daya, maka tak apalah, sekarang boleh sembahyang lagi, sembahyang isyak. Syaitan tak ada dah, tapi tuntutan nafsu itu syaitan habis dah tuan-tuan, diikat ya. Baik, jadi rugi. Terus bulan puasa ni saja ni kita kena tunjuk ni, mari jangan tinggal yang dikatakan berjamaah, sembahyang berjemaah waktu maghrib. Jadi panjang lagi ni, lebih kurang 24 ataupun 23 hari lagi ataupun malam lagi kita akan berada di bulan Ramadan kalau Allah Ta'ala beri kekuatan tadi. Baik, itu antara contoh, dan banyak-banyak lagi tuan-tuan ya. Baik, sesungguhnya puasa itu adalah bagiku, kata Allah tadi, dan akulah yang akan beri pahala pula bagi Allah. Aku nak beri berapa, maka aku berilah. Puasa itu adalah perisai. Apa perisai? Iaitu benteng. Apabila seorang itu puasa, insya-Allah dia membentengi. Dia adalah penahan. Untuk apa? Untuk kita melakukan sebarang kemaksiatan. Itu dia kelebihan puasa. Bila kita puasa, Allah SWT sendiri beritahu orang yang puasa ni ada bentengan,
Ada halangan untuk apa? Untuk dia ni melakukan kemaksiatan. Sebab itu kita tengok bulan puasa ni orang tak buat maksiat ataupun orang tak buat dosa. Adakah semua? Tak. Belum tentu. Ada juga orang buatnya. Gitu tuan-tuan. Kadang-kadang turun daripada masjid, lipat baru beli. Tak. Jangan tengok tak ada hilang. Ada juga orang curi bulan puasa dah. Kita baca dalam apa ni, surat khabar ataupun internet, dalam ruang ialah cerita-cerita yang berlaku di Malaysia. Tak silap satu negeri tu, mana Terengganu tak silap. Nah, dalam masa 3 hari tu dah 4 report daripada apa? Daripada masyarakat ataupun ahli jawatan kuasa masjid berkenaan apa? Hilang tabung masjid. Baru 4 hari puasa. Nyewak lari setara tabung. Jaga tuan-tuan. JK yang terlibat jaga duit ni ambil semua duit. Jangan tinggal dalam tu lah. Bulan Ramadan ni banyak orang infak kan. Orang sedekah. Jangan nyewak lari setara. Tabung. Dah. Ni nak khabar. Maksudnya walaupun Allah sebut ia adalah perisai penghalang untuk dia melakukan maksiat. Kan? Tetapi ada juga mengapa sedemikian. Kita membicarakan tentang ini, maka ulama ada menyebut walaupun syaitan dari ikat tapi kita ada lagi nafsu. Mungkin juga pada bulan biasa-biasa ni dah biasa dah amalan dia ni. Sudah rekrut dia panggil dah. Syaitan dah rekrut dia dah biasa dah jenis curi tabung masjid. Tabung surau dah. Hilang dah. Berapa ni tak kira. Pengalaman hamba sendiri suruh hamba tu. Bapak lah berat tabung tu. Masjid saya tak tahulah. Kok nyusor. Berat tu lebih kurang. Kalau 6 orang akak tu tak daya. Dia boleh heret. Dia dia 2 orang tuan-tuan. Tetapi tak lewat masuk ke kereta. Jatuh bergelimpangan bawah. Mungkin dengan dia tersongkur agaknya. Berat tak, tapi ikhtiar je nak ambil juga duit tu walaupun berat lagu mana dia hokeh lagi. Ini berlaku juga lama dah lah, tapi bulan puasa juga tak silap saya. Nak cerita tentang apa perbuatan manusia walaupun kita sebut apa ni, Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi khabar dia ada perisai, tapi ada juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan pun dosa. Tapi keseluruhannya ramainya insya-Allah kan. Apabila seorang berpuasa, kata Nabi SAW, maka jangan dia berkata keji dan kasar. Ni peringatan ni. Kita puasa, maka kita kalau boleh stop tu. Tak ada lagi dah nak mengeji, nak mengutuk, nak mengata itu, nak mengata ini. Sepatutnya Nabi besar ni, Nabi beri amaran kepada kita supaya stop tu. Dah ada dah, ada juga. Ada juga orang tak puas hati dah. Biasalah tu, dah sembahyang, ataupun tengah sembahyang. Mungkin sembahyang masjid tu tak payah gila. Tok Imam baca bapak panjang. Pergi cari masjid orang pendek tu. Inilah itulah cerita tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada masjid. Ini kata-kata keji, kata-kata yang tak molek. Lepas tu bulan puasa tak ada dah. Tak ada. Kekurangan-kekurangan tak ada. Ini Nabi besar. Tapi ada juga yang disebut tadilah hak tak puas hati tu ada semua. Dan jika ada orang yang mencaci atau memusuhi, ada pula orang duk kata kita dengar atau memusuhi kita, benci pada kita, apa yang perlu kita buat? Hendaklah dia berkata, kata Nabi SAW, aku sedang berpuasa. Usahalah membicara tentang perkara-perkara larut, perkara lalai. Usahalah mu nak keji mengutuk aku ni puasa. Cukup kata macam tu tuan-tuan. Dan demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangannya, sesungguhnya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak minyak wangi kasturi. Ni satu lagi rahsia tentang puasa. Pada zahir memang setiap orang puasa ni maklumlah seharian tak makan tak minum tak. Mulut kita ni baulah. Ingat bau di sisi makhluk
sesama kita ni busuk. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala wangi. Wangi bagaimana wanginya? Macam minyak kasturi. Minyak kasturi atas dunia ni kita bau wangi dah, tapi akhirat lagilah kewangian itu terselok. Ini kemuliaan dia. Ya, gitu. Tapi yang ingat pula, kata wangi mulut orang puasa. Pergi meludah pula atas muka orang. Cakap kuat-kuat sampai sembuh mulut air liur mas kena atas hidung orang dah. Tentang busuk, tentang sama kita ni busuk. Tapi di sisi Allah SWT wangi. Sebab tu antaranya disebut yaumul mahsyar besok, kita ni ataupun orang-orang yang melakukan maksiatan dosa ni berenang di dalam air liur orang. Berenang dalam air liur orang. Antaranya peluh dan termasuk air liur pun begitu juga, kita berenang dalam air liur. Dan disebut juga air liur tu antara air liur orang yang berpuasa. Bersungguh-sungguh lah itu dia. Baik, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Dua kegembiraan kata Nabi SAW dalam hadis ni. Apa dia? Kegembiraan ketika berbuka. Pertama, gembira tak buka? Gembiralah. Teruja. Hari pertama tu Allah penaknya lah. Tengok sedap belaka. Tengok ayam jalan pun Allah sedapnya ayam. Tak ayam tak bakar lagi tu, ayam hak berjalan hak hidup tu sedap. Tengok lembu jalan, Allah sedap kau lembu ni. Punyalah sedap tengok. Tengok air dalam balang meleleh tepi balang tu, Allah sedapnya. Sebab tu dia kata tu beli tu sampai berplastik-plastik tu. Awak balik rumah. Kerana apa? Tuntutan nafsu itu. Kenapa? Kerana tadilah lapar dahaga. Baik. Jadi apabila saat berbuka, Allah bersyukur dapat buka. Bayangkanlah kalau puasa tak buka-buka. Tak buka lagu mana? Teruklah kita. Jadi apabila buka, bersyukurlah. Dan kita akan merasai bagaimana kesukaran orang-orang yang kata orang yang tak ada duit, orang miskin dan sebagainya. Dan yang seterusnya kebahagiaan yang keduanya iaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dia bahagia dengan pahala puasanya. Yang kedua, apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia cukup gembira. Kerana apa? Allah nak beri dah ganjaran pahala hak dia puasa dulu. Sebab itu kena jaga. Kena jaga apa? Puasa kita ni. Jangan orang kata puasa zahir saja. Kita hendaklah puasa batin juga kan. Ramai kita ni hanya puasa zahir saja. Zahir di segi apa? Pertama hak jelasnya menahan lapar dan juga dahaga saja. Tapi orang lain tak. Panca indera, contohnya mata tu kena jaga. Pergi bazar Ramadan macam-macam kita tengok. Macam-macam kita tengok. Bila kita tengok je perkara yang mendatangkan dosa tadi, maka berkuranganlah pahala puasa itu. Jadi nak tak nak bazar Ramadan dah menjadi kebiasaan kita. Kita pergi juga ke mana-mana. Masalah tadilah kena jaga pandangan. Tak daya kita nak jaga pandangan. Kalau tutup mata kan langgar tiang pula. Jadi buka mata macam-macam kita boleh tengok dah. Apa tu tuan-tuan? Terutamanya tentang aurat perempuan lah kan. Waktu memang kita nak lari dah. Sebab tu dia kata kalau boleh kurang lah bazar Ramadan. Dah. Kita berjumpa, kita melihat berbagai-bagai di situ. Itu dari segi panca indera mata. Telinga betul juga. Mendengar perkara-perkara lara, perkara lalat. Dan dalam bentuk kata-kata kejian, umpatan dan sebagainya, dia akan mengurangkan pahala puasa. Percakapan begitu juga. Banyak bercakap perkara lara dan sebagainya, dia mengurang pahala puasa. Sebab itu apabila Nabi sebut bagi ramai umatku di kalangan umatku puasa akhir zaman ni, akhirat besok dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Ini kita kena ambil berat. Kita ambil perhatian ni tuan-tuan. Kita takut kalau kita ni salah seorang daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Puasa kita ni esok kita nak dapat pahala. Ketika mana kita berjumpa dengan Allah. Dalam hadis ini kita bahagia sepatutnya. Semua orang puasa bahagia belaka. Kerana apa? Allah nak beri pahala, ganjaran pahala yang kita buat masa puasa, tiap-tiap kali puasa. Tiba-tiba tak dapat kita. Benda dapat lapar dan dahaga. Memanglah kita puasa lapar dan dahaga. Itulah kita dapat ni. Pahala tak ada. Maka rugi sangatlah tuan-tuan ya. Baik.
Baik, jadi tuan-tuan, antaranya ulama menyebut mengapa kita ni seharusnya berpuasa, maka disebut antaranya ibadah-ibadah yang kita buat ni merupakan tanda kesyukuran kita. Semua ibadah yang kita buat, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi berbagai-bagai nikmat. Itu dia yang kita kena letak dalam minda kita. Ibadah dia keperluan. Dan di sebalik keperluan itu, ingatlah semua amalan kita buat itu sebenarnya bentuk kesyukuran, syukur kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala memfadukan kita melakukan suatu amalan keperluan itu, maka kita buat kenapa? Tanda syukur kita kepada Allah. Sebab itu disebut wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu taala, sudah satu dikata apa? Kamu tidak akan dapat menentukan bilangannya. Maksud banyaknya yang dikatakan nikmat Allah Subhanahu taala beri kepada kita selama ini. Nikmat hidup, nikmat menghidupkan udara, nikmat makan minum, nikmat apa lagi tuan-tuan? Mungkin dengan kekayaan yang kita miliki ini, dengan harta benda, dengan anak pinak, dengan harta anak dan bagai-bagai lagi tuan-tuan, yang ada pada diri kita daripada ujung rambut, ujung kaki pun tak terkis. Sebab itu dia kata selalu dibesar itu guru, dia kata kalau lah dia kata apa, kayu kayan di dunia ni dihimpunkan menjadi sebagai pena, sebagai pen dan dakwahnya adalah air laut, lautan itu. Maka kita menulislah dengan pena, dengan pensel yang besar tu. Bayangkan dihimpunkan segala kayu kaya atas dunia ni menjadikan pen yang besar, dan tintanya ataupun dakwah itu adalah air laut. Kita celuk tulis dengan nikmat ya Allah Subhanahu taala, maka dia kata nescaya kering air laut tu. Belum habis lagi kita mencatat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala. Jadi ingat, ibadah kepaduan dia satu, dan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Maka apabila kita rasa dua perkara ni dalam kehidupan, melakukan peribadatan insya-Allah taala, maka kita tidak rasalah satu beban. Malah amalan kita buat juga, semua amalan kita buat juga untuk diri kita, bukan untuk Allah. Baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik haji, semuanya untuk kita juga, kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Tadi disebut dikata sekiranya semua manusia ni atas dunia ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua beriman belaka, tak ada seorang abu tak beriman. Kalau semayang tu semayang belaka, tak ada seorang pun tak semayang. Dan adakah dia memberi mudarat atau manfaat kepada Allah? Daklah apa tempat semayang belaka kepada Allah, Allah tu jadi kaya, Allah tu jadi gemuk, Allah tu duduk atas tahta lebih besar, lebih agung, mulia. Sebab apa? Allah dah agung, Allah dah mulia. Bukan asbab dengan makhluk taat belaka Allah tu jadi goh, jadi kuat dah. Begitu juga sekiranya manusia ni dia pakat lawan belaka. Kalau segi semayang tak semayang, seorang abuk tak semayang. Kalau puasa seorang abuk tak puasa, adakah datang mudarat atau menapa kepada Allah? Tak juga. Dia kata kalau kita tak berlaku ibadah, tak pakat, tak semayang belaka, tak puasa belaka, Allah ini turun daripada takhta dia. Allah jadi kuruh, Allah itu jadi lemah, bankrupt. Allah ni sentiasa gagah, kuat atas pemerintahan dia, tuan-tuan. Jadi untuk kita juga, Allah tu gitulah, tuan-tuan, dengan keagungan, kebesaran dia, kemuliaan dia. Tapi kita ni kalau tak buat, maka kita dikenali sebagai hamba yang derhaka, dan akhirnya kita akan dihumban ke dalam neraka. Tetapi kalau kita ni yang taat, dikenali sebagai hamba yang taat, maka tempat kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hakikat. Nak tak nak kita buat. Dan samping itu, nak tak nak ini jangan kata buatkan terpaksa tak. Kita tinggal terpaksa tu. Kita buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tak, benda tu memang kena buat. Nak tak nak kena buat. Tapi kita masukkanlah yang dikatakan apa? Lillahi ta'ala. Gitu dia. Jadi, tuan-tuan, ya, kalaulah ya, kita ni orang kata apa? Dalam peribadatan kita tak tahu ya, orang kata asal usul kita dan ke mana yang kita nak tuju, ala tuju kita dan kesudahan kita, maka itulah jadinya di kalangan umat manusia hari ini yang hanya mengejar keduniaan saja. Dah ada orang tuan-tuan bulan puasa dia buat macam bulan biasa-biasa saja. Ada orang dia sibuk tarawih, orang duk sibuk berselawat, dia duduk rumah. Dia duduk rumah basuh kereta, ada juga. Kenapa? Dia hanya memikirkan dunia saja. Jadi orang yang tahu ala tuju dia ataupun kesudahan kita ni yang dikatakan perakhiran kita dengan kematian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sudah pasti merancang diri kita. Lain tak lain dalam doa kita dia yang kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak kebaikan dunia dan juga akhirat. Kita tak nak senang lenak bahagia dunia tapi akhirat kita ni dihumbang ataupun diazab Allah SWT. Tapi kita nak dua-dua. Kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ini dia kata sebaik-baik manusia. Ya, jangan kita ni jadi sebagaimana orang kafir. Bagi orang kafir, mereka dunia ini adalah surga mereka. Lepas tu dia tak ada sekatan. Dia boleh buat je apa yang dia suka. Minum arak, judi, berzina dan sebagainya. Tapi kita orang Islam, dunia adalah penjara bagi kita. Maka tuan-tuan, bulan puasa ini sesebut, ulama sebut dan Nabi sebut, kita biarlah duduk bulan puasa ini, kita rebut peluang dan jadilah hamba yang mana Nabi sebut, janganlah tergolong di kalangan orang-orang apabila datangnya bulan puasa dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai itu kita kena banyak ada kata istighfar kepada Allah. Waktu istighfar yang dianjurkan sudah pastilah antara apa dia, waktu sahur itu sebelum kita masuknya waktu subuh. Banyakkan istighfar di situ. Dan ini pun antara waktu-waktu yang cukup mustajab untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian ilmu pagi ini sikit sebanyak sebagai kata pembukaan kuliah subuh kita ni, untuk kita amalkan yang kita sampaikan, ya. Wallahu alam. Mohon maaf kesilapan, kesaran, tergeris. Adapun yang baik itu datang pada Allah, yang lemah pada saya sendiri, namun hakikat daripada Allah Taala segalanya. Itu sudah tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.